baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti sedia maklum, ramai staf bercuti ya, daripada hari Sabtu Ahad sambung ke besok ke bawah ni. Jadi mungkin kehadiran pada hari ini kurang. Jadi saya mohon kerjasama daripada semua hadirin, sahabat-sahabat sekalian untuk mengisi tempat di bahagian hadapan ya. Selanting. Mohon. Selanting ya. Tapi macam ni. Testing 1 2 3.
bagus ni. Tak besar. Mic ni tak bau lah. Tapi tak buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijemput semua hadirin untuk memenuhkan kerusi di bahagian hadapan Dewan dahulu. Dijemput semua. Sama-sama kita penuhkan di bahagian hadapan Dewan. Sekian, terima kasih. Makluman kepada yang baru sampai, mohon penuhkan bahagian hadapan Dewan dahulu. Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Datuk Naib Chancellor diiringi oleh pegawai-pegawai kanan Universiti.
Majlis pagi ini dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku. Hadirin dijemput duduk. Dijemput staf yang masih berdiri dan juga yang baru sampai untuk memenuhi tempat duduk di bahagian hadapan Dewan dengan segera. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Engineer Dr. Wahid bin Omar, Naib Chancellor UTM, Yang Berbahagia Profesor Dr. Rosalinda Alias, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, Yang Berbahagia Profesor Dr. Ahmad Fauzi Ismail, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi, Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Ismail Abdul Aziz, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Mahasiswa dan Alumni, dan Tuan Haji Wan Muhammad Zawawi bin Wan Abdul Rahman, pendaftar UTM. Selamat datang ke Majlis Perhimpunan Bulanan UTM pada hari ini. Baiklah, bagi memberkati majlis pada pagi ini, dijemput Profesor Madya Dr. Aminuddin bin Ruskam, Pengarah Pusat Islam, bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كله اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة نسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للموظفين سعيدا ومفيدا ومحمسا ومسجعا ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إنا نسألك إيمانا بك وتصديقا بكتابك
واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون. Ya Allah, segala puji hanya bagimu. Ya Allah, wahai pemilik kebesaran dan keagungan, wahai pemilik keampunan dan kasih sayang, wahai pemilik takwa dan maghfirah, kami memohon kepadamu dengan hak hari ini yang kau jadikan hari yang ceria dan berfaedah, bersemangat dan bermotivasi bagi para pekerja. Dan dengan keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sampaikanlah selawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Masukkanlah kami kepada setiap kebaikan yang kau masukkan di dalamnya Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Dan keluarkanlah kami dari setiap keburukan yang kau keluarkan darinya Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar dikuatkan keimanan kami kepadamu, pembenaran kami terhadap kitab-Mu, dan kepatuhan kami terhadap sunnah Nabi-Mu SAW. Ya Allah, kami memohon kepadamu yang terbaik dari apa yang dipohon oleh hamba-hamba-Mu yang soleh. Kami memohon kepadamu dari segala perlindungan yang dipohon daripada hamba-hamba-Mu yang soleh. Pada hari yang ceria ini, kami menadah tangan memohon restu-Mu agar Majlis Perhimpunan Bulanan bersama Naib Chancellor, Profesor Datuk IR Dr. Wahid Omar pada pagi ini mendapat rahmat dan keredaan-Mu. Anugerahilah kami kasih sayang, jalinan ukhuwah dan hormat menghormati yang berpanjangan. Kurniakan kepada kami kekuatan ilmu, iman, hikmah dan kebijaksanaan dalam mengurus kepelbagaian. Bersuluhkan citra hidayah-Mu. Berilah kekuatan dan keupayaan agar kami menjadi warga kerja yang berkualiti, cemerlang dan mengungguli kejayaan yang gemilang. Terapkan ke dalam jiwa kami budaya kerja yang kreatif, inovatif, proaktif dan berminda keusahawanan. Allahumma ja'al liqa'ana hadza birrahmati wal mahabbah, warbit qulubana bil karamati wal fadlah, wa ahsin akhlaqana bin nuri wal hidayah, wasabbit qulubana bi kulli ri'ayah, waftiraqina min ba'dihil maghfirah wal ismah, wa khatimuna bis sa'adati wal hidayah. Allahumma ja'al khaira a'malina akhiruh, wa khaira a'malina khawatimuh, wa khaira ayamina yawmal qaka fih. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwani alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Amiruddin bin Ruskam di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Baiklah, seterusnya hadirin sekalian, majlis dengan ini menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Engineer Dr. Wahid bin Omar, Naib Chancellor UTM untuk menyampaikan amanat bulanan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam satu UTM. Terima kasih kepada saudari Azrina, ya, pengacara baru yang kita nampak barulah ini. Terima kasih, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama dalam perhimpunan. Untuk tahun ini adalah tahun bulan yang ke-11 ataupun perhimpunan kali yang ke-11.
untuk tahun ini, dan juga keseluruhan saya sudah mungkin kali yang ke-20 lebih lah, dah 2 tahun, lebih kurang 24 kali kemungkinan, insyaAllah 23 kali. Terima kasih kepada rakan-rakan pengurusan TNC, pendaftar pegawai kanan, dekan-dekan, rakan-rakan di Kuala Lumpur, pengarah kampus, dan semua warga UTM Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Jadi hari ini insya-Allah kita akan berkongsi seperti biasa, beberapa perkembangan UTM, dan seterusnya insya-Allah berkongsi juga cabaran-cabaran, persediaan-persediaan yang bakal kita hadapi insya-Allah. Jadi sebelum itu seperti biasa, alhamdulillah ramai rakan-rakan kita sekali lagi seperti biasalah, maknanya yang akan pencen, yang kemungkinan kita tak perasan mereka ni telah pun, ada yang telah bercuti lama tidak ada lagi dengan kita, ada yang kemungkinan ada pada hari ini. Jadi ini senarai mereka-mereka yang berpencen pada bulan November: Profesor Ahmad Rosdan daripada Alam Bena, Puan Nuraini daripada Unit Makmal KL, Encik Hassan Saleh daripada Arta Bena KL, Puan Nursila daripada Fakulti Elektrik Johor Bahru, PM Dr. Samsudin, pengetua kita yang akan berpencen, Puan Haini Hayati daripada Unit Makmal KL, Puan Yatimah Kasim, Pejabat Bendahari KL, dan Encik Abdul Halim Adam, pegawai keselamatan kita yang kini telah diganti oleh Cik Rahim. Cik Abdul Halim dah lama tak ada sebab beliau menghabiskan cuti. Jadi kepada mereka kita ucapkan selamat bersara, dan jika ada kesempatan boleh terus bersama-sama dengan UTM. Kalau kita perasan antara orang yang masih nampak berkeliaran di UTM, kemungkinan hari ini pun ada Encik Ismail, Encik Ismail, dia sentiasa muncul di UTM, alhamdulillah. Jadi kemungkinan beliau sukar nak lupakan UTM. Jadi sebenarnya beliau sedang melakukan satu projek menghabiskan satu projek UTM yang insya-Allah kita akan lihat hasilnya mungkin dalam masa seminggu 2 minggu lagi lah, insya-Allah. Seterusnya saya ingin macam biasa mengingatkan kita bahawa kita adalah satu organisasi yang besar, pelajar kita ada 22,000, staf campur semua sekali lebih kurang 5,000. Jadi dalam organisasi yang besar, tentunya banyak perkara-perkara yang boleh berlaku, risiko-risiko yang boleh berlaku, alignment yang kemungkinan akan ada masanya. Kalau kereta kita pun tiap-tiap 3 bulan saya rasa kan kita buat alignment. Biasanya kereta lah, kalau kita jaga kereta kita tiap-tiap 3 bulan, bila kita hantar servis dia akan advise kita buat alignment. Jadi alignment tu diperlukan kerana kalau tidak dia akan makan tayar sebelah, ataupun steering kita bawa ke highway, dia mungkin corner ke kiri, corner ke kanan tanpa boleh kita kawal. Itu adalah sebuah kereta. Ini satu organisasi yang besar, saya rasa alignmentnya tak boleh tunggu 3 bulan sekali. Jadi alhamdulillah kita sentiasa membuat alignment, mengingatkan sesama kita bahawa kita mengendalikan sebuah organisasi yang besar, organisasi yang sangat penting kepada negara, satu organisasi yang akan melahirkan banyak modal-modal insan, banyak inovasi-inovasi yang akan membantu negara untuk terus survive dalam keadaan yang amat sukar. Kita tengok kesan kepada ekonomi apabila harga minyak jatuh, kesannya sangat besar sehinggalah kita sendiri merasakan kesan. Sebab apa? Kejatuhan nilai minyak, harga minyak menyebabkan yalah, tak ada duit lah. Kita bayangkan sebuah universiti runtuh. Kita bayangkan sebuah universiti runtuh, gagal memainkan peranan kita sebagai satu institusi yang melahirkan modal insan yang diperlukan. So saya rasa mungkin kesannya mungkin lebih besar daripada harga minyak yang jatuh. Jadi kita punya tanggungjawab yang besar. Banyak benda yang kita kena lakukan, kena pastikan. Terima kasih kepada doa yang dibacakan oleh Ustaz Aminuddin tadi, yang mendoakan bahawa kita akan
terus berjaya, terus akan boleh menghadapi segala cabaran insya-Allah. Seterusnya saya ingin cuma sebab saya tadi dah bincang dengan pegawai saya bahawa nanti tahun depan kita akan buat perubahan sedikit lah tentang penambulanan. Mungkin saya takkan tunjuk banyak peristiwa gambar-gambar. Kita akan fokus kepada banyak data-data. Sebab tidak ambil masa yang lama untuk tunjuk gambar. Jadi gambar boleh tengok dalam Facebook, boleh tengok dalam web, boleh tengok dalam email, banyak medium lain. Jadi hari ini kalau boleh kita menceritakan perhimpunan begini, kita menceritakan tentang strategik move, inisiatif-inisiatif yang kita lakukan, kejayaan-kejayaan yang kita capai ataupun kita monitor progress. Jadi mungkin fokusnya lebih. Jadi slide ni saya biasa tunjuk. Alhamdulillah UTM diberikan, saya lihat bahawa ini kemungkinan insya-Allah adalah keberkatan yang kita terima. Kita doakan itu sebenarnya satu keberkatan. UTM ni mungkin menerima banyak rahmat kerana kemungkinan alhamdulillah banyak wujudnya kerjasama yang baik. Walaupun saya tahu bahawa dalam kita melaksanakan tugas ini banyak perkara-perkara yang kita bincang bersama yang kadang-kadang kita tak boleh nak bersetuju, tapi akhirnya kita faham bahawa ini adalah sebahagian daripada cabaran yang kita kena hadapi bersama. Jadi dalam keberkatan ini alhamdulillah kita diberikan banyak benda-benda yang kita boleh lihat sendiri, beberapa kejayaan yang dicapai oleh rakan-rakan kita. Jadi kita sekarang ni bagi saya ialah kita sedang menguruskan satu kejayaan yang telah kita capai sehingga tahap ini. Banyak lagi benda yang kita akan hadapi, banyak lagi cabaran, bukannya mudah, tetapi paling tidak kita mengekalkan saya rasa elemen-elemen kebersamaan, kasih sayang sama kita seperti mana yang didoakan oleh Ustaz tadi, dan sehingga kita mungkin boleh bersama-sama bertoleransi dalam memastikan UTM terus bergerak ke depan. Jadi macam biasalah, insya-Allah sedikit tentang pencapaian. Tahniah kita ucapkan kepada ramai rakan-rakan kita yang diberikan penghormatan, Profesor Farid Nasir dan juga Profesor Ani Idris diberikan anugerah sebagai top research scientist oleh Akademi Sains. Tepukan kepada mereka. Seterusnya kita ada PM Hayati again, make UTM very proud kerana beliau kini adalah salah seorang daripada ahli lembaga jurutera Malaysia. Tahniah kepada beliau. Saya nampak dia ada tadi. Jadi ini adalah satu pengiktirafan kepada beliau. Itulah saya rasa tak lama lagi silap beliau boleh menjadi Presiden IEM Malaysia lah. Move daripada JB kepada Central. Jadi saya rasa banyak benda yang kita boleh manfaatkan daripada kehadiran beliau di lembaga. Paling tidak kita boleh dapat network dengan ahli-ahli lembaga jurutera. Dan yang kedua, saya rasa kita boleh dapat banyak maklumat-maklumat dalaman yang dibincangkan di peringkat lembaga. Lembaga I think is the ultimate body, Prof Syarin, yang memberikan akreditasi kepada program-program kejuruteraan. So we can see the benefit dengan kehadiran beliau di sana, insya-Allah mendapat banyak maklumat dalaman. Seterusnya ICAM dua anugerah yang kita dapat daripada situ, iaitu anugerah kepada IBD sebagai Education and Training Award untuk IBD, dan juga Best Young Chemical Engineer kepada Dr. Ho Wai Shin. Tahniah kepada beliau. Seterusnya kita dah tahu tim kita yang menang di Kementerian Anugerah Keusahawan di peringkat kementerian, Dr. Yong dan juga tim Cool Cool Code. So saya tak tahu dia ada, mereka tidak ada, tapi saya kasih tepukan kepada mereka juga. Dan kepada ini pegawai kita, pegawai PPP kita yang telah menang anugerah KIK di peringkat nasional. Tahniah juga kepada mereka. Dan juga ni another one, Jason Ng, our student, recipient of the Emerging Scholar Award from the Golden Key International. Tepukan juga kepada beliau. Ni pun seronok tengok. And one is this certificate. Kalau mengikut Profesor Fauzi, diberikan kepada UTM the Salutes to Excellent Award for Outstanding International Partnership and Collaboration in 2015.
So tahniah kepada UTM. Dan juga tengok UTM is the first university in Southeast Asia to be conferred this award. Jadi tahniah, alhamdulillah, di hujung-hujung tahun ini yang kita baru dengar berita tentang bajet dan sebagainya, tapi ada juga kegembiraan yang diberikan kepada kita. Ini lebih gembira. Beliau ada di depan kita, doktor. Sekarang ni jangan lupa panggil doktor, nanti dia marah nanti. Dr. Kamariah Noor, satu contoh kejayaan yang boleh dicapai oleh sesiapa saja. Jadi saya rasalah my thinking dalam keadaan kita perlu banyak buat sesuatu, berubah, melakukan sesuatu yang baru. Soalan dia bukan antara boleh atau tak boleh lagi. Saya rasa tidak ada jawapan tidak boleh kepada perubahan yang sedang berlaku. Tidak ada jawapan tidak boleh. Kita hanya boleh sebut secara terus dengan universiti, kita sanggup atau tidak sanggup. Kalau tak sanggup, bagi tahu tidak sanggup. Boleh dengan tak boleh, tak ada pilihan lagi. Jadi Dr. Kamariah telah membuktikan bahawa at that age, she can achieve this. PhD bukannya calang-calang, kita tahu. Bukan satu kerja yang mudah dengan buat part time. Kita tahu ramai casualty. Tapi ini adalah satu contoh. Kita kalau kita sanggup sebenarnya, kita boleh. Yang jadi tak boleh itu sebab kita tidak sanggup. Jadi saya rasa ini mesej yang sangat-sangat jelas kepada kita semua. InsyaAllah we can do it. Don't worry. Banyak benda yang berlaku. Alhamdulillah, saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua warga UTM di Johor Bahru dan juga di Kuala Lumpur yang telah bertungkus lumus memastikan acara-acara kita berjalan dengan baik. Acara yang agak panjang untuk kali ini kerana kita celebrate 30 tahun Johor di Johor, dan juga kita mengadakan convocation, kita meraihkan tetamu yang sangat istimewa daripada Imperial. Jadi banyak kerja yang kita kena buat. Alhamdulillah, bersyukur kerana semuanya berjalan dengan lancar, walaupun ada mungkin beberapa kelemahan-kelemahan kecil. Jadi ini biasanya kita akan terus buat postmortem untuk memperbaiki. Jadi saya tak tahulah sama ada sepatutnya convocation ni antara acara yang kita dapat feedback secara terus daripada parent untuk kita perbaiki. Jadi saya tak pasti ada tak amalan tu dibuat. Kalau tidak, kita tak tahu kat mana lagi kelemahan kita. Kemungkinan kepada parents, kepada ni kita edarkan sedikit saja, mungkin dalam buku convocation, bagi sedikit. Kalau kita dapat 10 orang bagi pandangan pun, biasanya yang bagi pandangan ni akan yang kritikal. Mungkin kita ada penambahbaikan berterusan lah untuk melihat apa yang kita boleh baiki. Ini samalah sambungan kepada apa yang berlaku Imperial. Ini kita ada signing dengan Ericsson. Ericsson ni saya Prof tarik. Mereka request another event. Dia nak bagi publicity lagi sekali. Saya kata terpulang pada mereka sebab kita dah sign di KL, tapi dia kata tak ada press, tak ada apa. Jadi they appreciate. I think Ericsson appreciate kerjasama dengan kita lah. Kumpulan utusan, salah satu usaha yang menghasilkan jutaan ringgit. Betul Dr. Kasim, Prof Fauzi, income dia I think mencecah mungkin jutaan juga daripada hasil-hasil jualan buku-buku yang dihasilkan oleh penulis-penulis yang dijadikan teks di sekolah-sekolah. Jadi ini adalah siri yang keempat dan sangat-sangat bagus kerana dia memperkasakan bahasa Malaysia, dan benda ni dikendalikan oleh UTM dan juga utusan. Seterusnya ialah siri event-event yang lain lah. Alhamdulillah, kita telah menandatangani satu lagi projek yang mengiktiraf UTM oleh Thayyibah University. Jadi insyaAllah players untuk program ini ramainya daripada kaum wanita kita yang akan mengendalikan program PhD bersama dengan Thayyibah University. Jadi ini satu perkara yang lama telah dibincangkan, lama telah di idea ini datang. Akhirnya Vice President dia terbang ke UTM, ke Malaysia hanya untuk menyain dokumen ni. Jadi insyaAllah dah bermula pun sebenarnya, rasanya ada 4 calon daripada Thayyibah yang telah pun mungkin akan mendaftar anytime lah dengan UTM. Ini juga insyaAllah menjadi sumber keuangan kepada UTM. Seterusnya MOU satu. Ini jarang kita lihat industri memuji universiti. Jadi sepatutnya ini kalau hari itu divideokan, tapi tak tahulah ada tak ada video.
dan menjadi apa kita punya snapshot sepatutnya. Macam mana industri memberi pengiktirafan kepada universiti, mengaitkan kejayaan syarikat beliau dengan research yang dibuat bersama dengan universiti. Walaupun adalah ada joke-joke dia kata universiti ini slow, suka color dan sebagainya because dia refer kepada all the modelling yang kita buat, tetapi dia kata memang universiti memberikan memberikan kerjasama. Jadi yang bagus menariknya di sini ialah UM dengan Universiti Petronas, hanya 3 universiti yang hadir ketika ini. Dan I think this is good example macam mana industri lead dari segi manpower planning untuk negara. Ini di jatuh jabatan MPRC adalah satu unit di bawah Jabatan Perdana Menteri. Mungkin Profesor Ros lusa kita ada dialog dengan industri, kemungkinan kita boleh highlight in fact dengan PM ada dialog bahawa MPRC I think is a good example macam mana kerajaan perlu lead dalam manpower planning. Jadi dia universiti hanya pergi kepada mereka ini yang menjadi leader dalam industri ini untuk dapatkan keperluan industri. Sama macam CICT, apabila MDEC lead satu survey di kalangan 10 syarikat di Malaysia dan mereka memberikan numbers. Bukan saja numbers, mereka juga memberikan keperluan baru dalam industri, dalam sektor ICT. So alhamdulillah berlaku. Inatex kita menghasilkan 96 Profesor Fauzi produk baru yang dipamerkan. Jadi ini bukan ulangan, bukannya produk lama yang di-recycle, tapi adalah produk baru. Jadi tahniah kepada semua penyelidik UTM yang telah menghasilkan produk ini. InsyaAllah kita akan usahakan supaya produk-produk ini akan sampai juga ke pasaran. Seterusnya 30 tahun jadi I don't think I need to elaborate. Kita tahu apa yang berlaku. Alhamdulillah Tuanku Chancellor sendiri berangkat ke UTM sebanyak 4 kali dalam tempoh sebulan. Mungkin rekod jugalah kot. Itu yang official, yang tak official lagi. 1-2 lagi sesi. Beliau dengan rakan-rakan kita lah. Jadi alhamdulillah media coverage very good. Kita sepatutnya Prof Mas, I think we need, Prof Mas tak ada hari ni, dia pergi meeting dengan KSU. I think kalau team branding take note, I think we should send appreciation letter to our media. Media dalam alhamdulillah I think they have done a good job, walaupun masa banyak lagi benda yang perlu dibuat, tapi kita juga kena merakamkan penghargaan kepada media-media cetak dan juga media elektronik yang memberikan ruang yang sangat luas kepada UTM. In fact saya muncul sekejap dalam TV1 pun last minute punya arrangement. Zoom dia kata masuk, walaupun dapat 5 minit, I think worth a few $100,000 kalau kita kena bayar that siaran dan banyak lagi lah alhamdulillah. Dan student I think very good to me, very impressive media coverage, sehingga hari ini pun ada lagi media coverage untuk UTM. Untuk makluman, saya dalam WhatsApp VC ramai VC yang share dia punya paper cutting, tapi UTM tak boleh nak share, seperti hari-hari nanti kita share. Sebab kita banyak ada universiti bila keluar saja dia terkejut sikit lah. Tapi UTM rasa kalau tak keluar kita terkejut. Kalau keluar tu biasa insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih. Saya harap Dr. Mahir masih bertenaga untuk nak menggerakkan. Sekarang ni saya jadi orang yang paling mungkin tidak malu di UTM, kerana setiap kali jumpa alumni saya akan minta duit, dan saya tak minta sikit-sikit, saya minta 1,000 terus. Jadi sekarang ni kita telah ada 167,000. Tahniah kepada semua dalam masa beberapa hari. Alhamdulillah, rezeki kepada UTM. Dan kita tahu bahawa kita juga telah mendapat 30 juta. Tuan Baharum mana? Tuan Baharum, kita kena selesaikan agreement cepat-cepat, kerana saya dengar ada universiti lain juga nak jumpa Tan Sri Azman. Jadi sebelum mereka jumpa, sebelum duit tu diagihkan seorang sikit, kita kena grab cepat, buat agreement segera insya-Allah. Seterusnya alhamdulillah, tahniah pilihan raya UTM dijalankan secara tertib, teratur. Itu saya serahkan segala-galanya kepada TNC Hema dan tim beliau. Jadi tidak ada isu besar rasanya, berjalan dengan lancar, tidak ada yang menimbulkan masa perhatian siapa-siapa. Dibuat secara bersama-sama pelajar, dan mereka telah pun dilantik. Sepatutnya saya berjumpa mereka. Hari ini mereka ada untuk mengangkat sumpah jawatan. Jadi pada mereka kita ucapkan selamat. Bekerja dengan universiti, kita boleh membenarkan semua pelajar mempraktiskan leadership di UTM dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh
peraturan universiti dan juga undang-undang negara. Itu saja sempadannya. Yang lain tu buatlah apa yang boleh dibuat. Sama je lah pada saya apply pada semua orang. Staff pun samalah. Kalau ada di luar undang-undang saya tak boleh nak bantulah. Selagi dalam undang-undang kita tak nak kacau sangatlah, insya-Allah. Jadi kepada pelajar kita harap ini adalah pemimpin pelajar. Jadi saya semalam juga bercakap dengan rakan-rakan bahawa kita nak nilai-nilai yang kita tanam di dalam DNA UTM juga sampai kepada pelajar. Kalau kita sekarang ni mempertekankan kepada amanah, kepada wisdom, kepada ihsan, pelajar juga kena terima itu adalah sebahagian daripada nilai yang bila dia keluar besok, orang akan lihat ini adalah DNA UTM yang terhasil daripada sistem ataupun ekosistem pembelajaran pengajaran di UTM. Jadi jangan diasingkan. Jadi bekerja dengan baik, dengan bersungguh-sungguh, terima hakikat bahawa tidak semua yang diperjuangkan akan dapat dicapai. Dan tidak semua benda yang kita buat itu adalah kita punya hasil sahaja. Ramai lagi orang lain yang terlibat untuk memperbaiki. Kita tidak akan biarkan pelajar-pelajar kita mengalami apa-apa masalah dalam pembelajaran, terutamanya dalam ekosistem dan juga infrastruktur. InsyaAllah turn for UTM untuk mengendalikan CEO fakulti pada 11 ini lain 11 November ni adalah Malaysia Industrial Mathematics Modelling. Ini dengan Oxford. Betul Oxford akan ada banyak sebenarnya event di UTM ni. Kadang kita tak perasan. I think nanti kita tengoklah sekejap lagi kita share. Kadang-kadang kita pun tak tahu. Baru semalam berlaku 54 jam of startup by UTM Tech. Kemudian ini CEO fakulti di KL, kita harap rakan-rakan di KL akan turun untuk meraihkan tetamu kita daripada Huawei. Ini first program untuk UTM. Kita ada seorang lagi, itu Tan Sri Azman, yang akan kita susun bila beliau akan berikan syarahan beliau. Ini yang saya sebut tadi 6 hingga 8 dah selesai semalam, 24 hours. Itu is maknanya running continuously, siang dan malam. Another talk daripada G-System dengan From Research to Successful Commercialization. Jadi kita kena banyak success story yang ni. Kita juga telah merentasi, hari itu ada grup kita yang pergi ke Antartika. Sekarang ni dah sampai ke Argentina, membuka bidang baru, kawasan baru, meneroka peluang-peluang baru, sehingga merentasi lautan Atlantik. Betul kan? The only way you can go to reach there mesti cross Atlantic kan. Jadi mereka telah sampai di sana di bawah program bersama dengan dipanggil ni CONICET ni. Kita terima hari itu lawatan daripada duta Argentina. Jadi kita harapkan ini adalah peluang-peluang baru yang kita buka untuk UTM lebih terbang tinggi, insya-Allah. Seterusnya another project by ISI dan juga kepercayaan yang diberi oleh AKEP. Ini adalah program AKEP yang dikendalikan oleh ISI. Saya sepatutnya juga hadir di sana sebagai one of the speaker, tapi tak sempat. Jadi diwakili oleh Dr. Narina. Bukan Narina, Irina. Irina Jadi satu daripada benda yang mereka buatlah ini tajuk dia, Sustainability Leadership in ASEAN Community Higher Education. Jadi tahniah kepada mereka lah penglibatan di peringkat AKEP. Saya nak share hari ini sebenarnya tentang satu elemen penting di UTM. Kadang-kadang kita tak perasan. Banyak benda sebenarnya dalam UTM kita berlaku tak perasan. Kalau saya tak perasan, saya ramai lagi orang tak perasan. Semalam saya pergi mechanical, banyak alat-alat mereka yang sangat-sangat mahal. Jadi mereka komplain tentang bocor, tentang nak maintain dan sebagainya lah. Jadi saya harap fakulti akan lebih bijak dalam mengendalikan resources, melihat kepada berfikir secara entrepreneurial. Mana-mana contohnya satu alat semalam memerlukan sedikit wang. Saya kata kalau ada collection daripada alat ini, sepatutnya you invest. Dia bukan isu tak ada duit. Duit kena cari. Tapi kalau alat itu ada, boleh menghasilkan impact kepada universiti, we should invest to baiki alat itu. Tanpa alat itu tak ada masuk apa-apa. Kalau kita invest 100 ribu, alat tu boleh bawa 500 ribu, I think that is a good investment. Itu cara kita kena berfikir sekarang. Jadi tentang data di UTM very detail ni Profesor Ali yang prepare, so mungkin saya tak boleh nak dicerita semua, but just nak share tentang bagaimana data governance
yang berlaku. Semalam saya ada share dengan JPU sebenarnya kulit belakang buku tentang sinopsis tentang buku tentang data. So how valuable the data kalau kita manage data ini betul-betul. Satu, data collection, data gathering. Yang kedua, macam mana kita manage data untuk menghasilkan sesuatu yang impact kepada universiti. Jadi data sangat penting sekarang. Memang kita dah ada proper unit PMO. Untuk makluman, Encik Razib diberi tugas untuk menjadi at the moment data manager. CIO masih lagi Profesor Ali. Tapi untuk nak collect data, jadi maknanya kita dah centralize data collection. MyMoHES, KPI kita, business intelligence kita, balance scorecard CAP mungkin MyMoHES sekali lah. Myra masih di RMC, tapi kita boleh selaraskan. International nanti akan masuk juga dalam kita punya data sistem. InsyaAllah kita akan baiki. Dah ada tim yang dedicated untuk ini. Jadi selepas ini, data hanya kita minta melalui orang ini, grup ini. Tak payah lagi nak data ni cari fakulti, nak data itu cari fakulti. Saya harap benda itu tidak berlaku lagi. Baru ni saya ada menegur satu tak perlu minta lagi kepada fakulti, sebab mereka ini memasukkan data on continuous basis. Dalam Radis ada data, dalam macam-macam sistem yang kita ada. Jadi data sekarang ni at one single point, dan insyaAllah akan ada juga tim yang akan kita create untuk macam mana kita nak menggunakan data untuk kita menggerakkan inisiatif-inisiatif universiti. Ini kalau kita nak appreciate tentang berapa banyak besar data yang kita handle. Ni Prof Ali bagi tak mungkin salah lah. Ni mungkin orang ICT boleh appreciate lah. 122 GB. Betul, per second. Saya tak tahu lah besar mana dia punya size tu, kecil ke besar, tapi saya rasa besar lah. The handling. Dan tahun 2014 kita mengendalikan 504 GB. 2015 at this point Oktober kita telah mengendalikan 603 GB per second. So capacity of our highway lah, betul digital highway kita. So Prof Ali dia tak selesai kat situ, tugas dia CICT, kerana mereka perlu melancarkan smart campus. Jadi kita akan naikkan lagi kita punya CICT punya capability di UTM, kerana kita nak kena capai efisiensi yang lebih tinggi, insya-Allah. Ini macam mana berlaku, kita identify stakeholders, data collection, integration and cleansing. Data pun kena dibersihkan, kena dibersihkan. Semalam kita pergi hari Sabtu, kita pergi ke satu sesi belajar tentang ranking. Antara benda penting yang kita belajar, kita kena bersihkan data. So data cleansing kena dibuat. Kemudian akan ada proses di mana kita boleh present dalam bentuk business intelligence dan sebagainya, dan juga proses untuk publish. Jadi akhirnya kita dapatlah beberapa real monitoring of KPI contohnya yang berlaku. Jadi sebab tu kalau rakan-rakan saya, kadang-kadang saya menegur juga kawan-kawan lain, memaklum kepada mereka bahawa UTM bukan seronok sangat buat strategic planning. Saya antara mungkin orang yang paling tak seronok untuk pergi ke planning, kalau planning tu hanya planning. Kita pastikan planning kita dilaksanakan, kita pastikan kita pantau apa yang kita plan. Jadi sebab tu saya ada bagi tahu kawan-kawan yang musik-musik kita, dia kata IPTA, UA ni asyik buat planning je, mana hasil. Rupanya saya dapat maklumat ada PTJ yang buat planning tapi tak nampak dia punya pelaksanaan. Ada, saya dapat maklumat-maklumat. Jadi saya mohon rakan-rakan saya, dekan-dekan, jika buat planning pastikan planning tu ada dilaksanakan, dapat dilihat. Kalau tidak, staff kita akan sebutlah kita hanya planning sahaja. Tapi alhamdulillah, insya-Allah, I think at the UTM level kita pastikan benda ni berlaku. Maknanya pemantauan. Pemantauan capai tak capai itu perkara kedua. Yang kita kena handle. Tapi perkara pertama, kena dipantau, kena dilaksanakan apa yang telah kita plan. Jadi alhamdulillah budaya itu telah ada. Cuma maklumat sedikit saya dapat ada rakan-rakan di PTJ lain yang katanya pergi bengkel. Contohnya ada yang pergi bengkel bulan 5, tapi sekarang bulan 11 tak ada apa-apa yang dibentangkan semula. Jadi itu adalah disiplin dalam execution. Mohon diperhatikan. Ini antara yang kita dapat. Ini dalam HR, human resource. Kalau dulu inilah prosesnya berlengkang-lengkuk,
sampai sini. Sekarang ni data owner direct access to data and analyzer. Betul Prof Ali? Kalau tak betul cari Prof Ali lepas ni. Ini adalah benda yang dia bagi pada saya. Jadi apa yang berlaku ini contoh. Contoh time. Ini yang kita tak boleh nak sembang No excuse anymore. Daripada 1147 minit kepada 2 minit. So berapa kali ratus ganda efisiensi yang kita capai dengan sistem yang kita ada. Sebab tu tak ada excuse kalau manusia masih mengendalikan mesyuarat lama-lama, mengendalikan mesyuarat yang berkali-kali, semuanya ada di hujung jari sekarang ni. Decision boleh dibuat segera. Jadi kita tak boleh tunggu lama-lama. Seterusnya, human capital daripada 7 staff ni di HR daripada 7 staff jadi 1 staff. Jadi apalah masalahnya kalau kita nak right sizing. Kalau 7 boleh jadi 1, maknanya berapa persen of reduction. Of course kita tak akan buat macam itulah, tapi ini adalah benda yang boleh berlaku, insya-Allah. Jadi salah satu benda yang kita rancang untuk tahun depan, saya dah berbincang dengan one of the rakan kita. Tahun depan kita akan panggil ketua pengarah LHDN. LHDN untuk duduk dengan kita menceritakan bagaimana beliau melakukan Tan Sri Syukur Dan Tan Sri Syukur ni telah dianugerahkan Profesor Leadership oleh Universiti Cambodia. Jadi kita pun mungkin boleh bagi dia Profesor Leadership juga untuk UTM. Jadi beliau akan menceritakan kepada kita macam mana transformasi. Saya ingat saya cakap dengan that person, adakah dia melakukan transformasi melalui sistem? Kan, create sistem, orang boleh isi borang LHDN, kemudian LHDN boleh pantau keluar balik berapa kita dapat, berapa orang tu dapat. Dia kata bukan itu sahaja. Transformation yang berlaku adalah transformation human resource di LHDN. Jadi kita bukan soal boleh tak boleh, sekarang ni soal adalah sanggup ataupun tak sanggup. Seterusnya paper usage. Ni Prof Ali, you kena verify betul-betul ini. Daripada 156,000 helaian kertas, saya tak tahu berapa rim bagi dengan 500 satu rim kan. Satu rim 500 pernah Syarifah kan. Jadi 156,000 maknanya lebih kurang 30,000 ke 3,000 rim. Lebih kurang lah 3,000 kot. Kepada paperless. Ini benda yang berlaku. Siapa nak challenge lepas ni, challenge Prof Ali. Dari segi data. But kalau tak berlaku ini betul pun, at least we achieve something. Check balik. Tapi inilah yang benda yang berlaku di UTM. Jadi saya nak bagi tahu pada kawan-kawan, rakan-rakan kita, kadang-kadang janganlah kita rasa itu tak banyak. Memang banyak lagi. Tadi pagi pun saya ada post dalam Facebook tentang ada ramai kawan-kawan yang komplain alat tak cukup, apa tak cukup. Saya kata kita dah spend ratusan juta sejak rangkaian 9 dan 10. Of course kita tak boleh nak sampai semua. Semalam saya tengok kebocoran, memang ada kebocoran dan sebagainya, kena dihandlekan, dikendalikan kebocoran ini, terutamanya pada alat-alat yang mahal. Kita dah bagi tahu, Prof Latif membahas bersama saya. Tetapi kita kena juga appreciate benda yang sedang berlaku, supaya kita beri recognition kepada kawan-kawan kita yang sedang mengubah ekosistem di universiti kepada menjadi yang lebih baik untuk menghadapi situasi yang sangat-sangat mencabar, insya-Allah. Seterusnya kos. Daripada 17,000 ni sikit sangat ada Prof Ali. 17 juta ke 17,000 kepada kosong. Okeylah kot. Tak tahu macam mana Prof Ali kira. Nanti you kira baliklah betul tak betul. Sebab apa? Jimat kertas dah 30,000, 3,000 rim. Kan orang dah jimat 6 orang. Tadi tak mungkin dia punya kos 17,000 kepada kosong, saya tak pasti. Tapi tak sempat nak argue dengan Prof Ali, jadi saya tunjuk dulu. Okey. But anyway, kita melakukan ini hanya pada data. Ini sistem. Jadi banyak benda yang berlaku di sistem, dan ini kita tengok dia punya pengguna. Bayangkan kalaulah ini dibuat secara manual, 135 juta. Ini repeating punya users lah. Dan seterusnya macam-macam lah. Saya tak nak cerita panjang-panjang kat sini. You can see, we can put in the web bahawa kita sedang melakukan sesuatu perubahan lah kepada sistem delivery di UTM. Jadi untuk berubah, saya rasa insya-Allah tidak begitu sukar. Seterusnya saya update sehingga third quarter pencapaian kita hari itu, sehingga bulan September. Kita dah bentang dalam UMG khas. Hari ini saya share di sini.
Yang mencapai lebih pada 100% ada sebanyak 7 KAI. Yang mencapai 90 hingga 99 2 KAI. 60 hingga 89 6 KAI. Kurang daripada 60 adalah 6 KAI. Semua sekali 21 yang kita pantau secara quarterly. Ada yang kita pantau secara annual, yang tak ada dekat sini lah. Jadi top 3 apa dia? Ini yang kita kata kita akan baiki dari segi OD, InsyaAllah melalui revisit. Nanti kita akan, sebab apa? Kalau ikut pencapaian sangat baik, 250%, which is target kita seolah-olah macam tak logik lah. Ini kita akan baiki. Tak apa, anyway kita dah pantau. Community kita juga 220% lebih, dan peratus mahasiswa yang terlibat dengan projek 145%. Jadi saya dah bincang, OD akan dibaiki. Kita nak lihat lebih kepada impact. Sekarang numbers kita dah boleh capai, tapi impactnya apa? Ada tak yang real entrepreneur? Berapa ramai? Memang ada, tapi berapa ramai yang boleh kita rekodkan? Bottom 3 kita boleh expect, target untuk pelaksanaan pengkomersialan masih kecil. So we have to work harder on this. Ini yang cabaran. Kita terima hakikat bahawa ini bukannya sesuatu yang mudah untuk dicapai. Semua sekali kena terlibat, untuk memastikan research output kita boleh mencapai sasaran yang kita tetapkan. Kita kena banyak lagi cari jalan supaya lebih ramai rakan-rakan kita yang kemungkinan tidak lagi masuk dalam arus perdana untuk research ini. So this is something we have to work very very hard. Dan insyaAllah dengan kesepakatan kita, kefahaman kita bahawa sebuah universiti perlu menghasilkan ciptaan invention baru, perlu ada research, perlu ada new discovery of knowledge. Sebab tu semasa cerita pasal ranking, apa beza di antara college, politeknik dengan universiti? Mereka juga memberikan education, mengajar mengajarlah, memberi ilmu dan sebagainya. Tetapi di universiti kita buat research, we do discovery of knowledge, insyaAllah. Okey, kita akan labuhkan tirai. Memang kalau kita kira hari, lebih kurang 40 hari lagi. Hari ini dah 9 November, bulan ni 30, bulan depan 31 Januari. Tolak cuti, tolak apa, kita mungkin tinggal separuh saja daripada 40 hari untuk kita melakukan sesuatu ke garisan penamat untuk 2015 dan memulakan langkah baru untuk 2016. Jadi alhamdulillah, kita telah melaksanakan siri revisit. Kita akan duduk dengan LPU pada 2 hari bulan 4 hari bulan 12, dan kita akan finalize kita punya revisit tadi. Dalam revisit tadi kita akan lihat kepada KI yang kita akan berikan OD yang baru kemungkinan, insyaAllah. Dan ada beberapa high impact program yang akan kita laksanakan. Jadi kita kena ingat bahawa penambahbaikan adalah benda yang perlu berlaku, perubahan juga benda yang perlu berlaku. Jadi kita ambillah kata-kata Saidina Ali, beruntunglah orang yang hari ini lebih baik dari semalam, rugilah orang yang sama keadaannya hari ini dengan semalam, dan celakalah orang yang hari ini lebih teruk dari semalam. So saya harap UTM tidaklah lebih teruk dari semalam, ataupun kita 2016 lebih teruk daripada 2015. Kita kena buat sesuatu secara solid, secara banyak benda yang kita kena buat secara banyak semua sebenarnya. Tak ada benda yang kita boleh buat seorangan. Alhamdulillah semalam saya berbincang dengan satu alumni kita yang melihat daripada luar. Kita kena buat some soul searching. Saya nak cadangkan dekan-dekan, ketua-ketua PTJ, individu-individu, ketua-ketua unit duduk sekejap. Kalau yang research tu dah 20 tahun aku buat research ni, ke mana aku punya research ni, kan? Apa impactnya? Betul ke impactnya sekadar ini? I think kita nak buat di perangkat universiti akan ambil masa. Kita dah buat, insyaAllah di JPU kami ada amalan kita panggil soul searching. So ada rule dalam soul searching ni, rule dia tak ada VC, tak ada TNC, semua sama. Kita akan bercakap apa kelemahan-kelemahan kita, apa benda yang kita tak capai, dan kita cuba rectify, kita cuba hasilkan sesuatu yang baru, insyaAllah. Jadi saya nak cadangkan peringkat-peringkat RA, Dean, peringkat fakulti, kalau boleh dekan fakulti duduk dengan dekan RA, bincang sama-sama macam mana kita nak gerakkan universiti supaya research yang telah kita buat, kita dah ada footage. In some area we are the leader.
In some area we are leading that research. Tapi kita kena duduk sekejap, pause sekejap. Apa lagi yang kita kena buat untuk memperbaiki? Antara komen yang datang daripada rakan kita itu ialah kita masih ada lacking in teamwork. Kita terpancar-pancar usaha kita. Ada orang suka buat ni, ada orang suka buat ni, ada orang suka buat ni. Jadi ini cabaran yang besar kepada kita. Prof Fauzi, saya dah bisik-bisik beliau tadi. Jadi nak cadangkan RAD duduk, tinjau balik apa yang kita dah buat ni. Banyak dah, duit kita spend pun dah banyak. Expertise yang kita hasilkan pun dah banyak. PhD dah banyak. Ada tak lagi benda-benda lain yang kalau kita buat akan menghasilkan sesuatu. Lihat kepuasan baru kepada kita. Dah 20 tahun, setengah tu kita dah jadi researcher kan. Bidang kita dah 20 tahun dah kita buat. Jadi kita harap kita akan jadi orang yang lebih baik daripada semalam, insya-Allah. Jadi kita masih menggunakan template yang sama. Kemungkinan insya-Allah KFA kita akan tambah di sini untuk kawan-kawan kita di KL. KL memang kita rasa benda yang kita tak boleh miss lagi. KL akan jadi memainkan peranan yang lebih besar, termasuklah menjadi saluran showcase. Kalau ada produk-produk di JB, di KL lah mungkin menjadi tempat yang lebih baik untuk kita buat promosi dan sebagainya. Jadi antara KL dengan JB menjadi lebih dekat, insya-Allah. Jadi main fokus yang saya telah sebutkan hari itu, kita akan tengok kepada isu financial accessibility, human resource, DNA. Ini big thing yang saya akan pastikan berlaku. Ini of course kena berlaku. Governance, business model ni mungkin kita boleh kaitkan dengan nanti financial accessibility. The thinking of entrepreneurial tak boleh lari lagi. Dan kita banyak ruang untuk kita lakukan. Semalam saya duduk di mechanical, saya sebut dah, kalau you boleh dapat duit 500,000 dengan you bagi 100,000, anytime kita boleh bagi 100,000. Tak rugi apa-apa kan. Sedangkan kalau kita tak bagi 100,000, kita rugi 500,000. So mana satu kita nak? Jadi saya dah juga bercakap dengan mechanical semalam. Saya rasa mesin ni sama untuk semua orang. Di fakulti adalah ruang yang sangat baik untuk kita berinovasi. You ada ruang yang kecil, orang yang lebih kecil. Kalau di peringkat universiti nak gerakkan semua tak boleh. Di peringkat RA saya rasa mungkin lebih baik kalau dapat duduk dengan dekan-dekan fakulti, rancang sesuatu yang untuk manfaat negara kita bersama, insya-Allah. Synergy, that's why this is synergy. Dalam execution is very very important. Jangan buang masa dengan masing-masing melakukan sesuatu sehingga kita tidak dilihat sebagai menghasilkan sesuatu yang berimpak. Jadi saya juga meletakkan the guiding principle yang saya fikirkan. Of course kita tidak boleh lari daripada filosofi, vision dan mission university. Sepatutnya vision dan mission. Saya cadangkan kita terus berpegang kepada bahawa what we are doing now is part of the amanah yang kita pegang, yang kita kena laksanakan. Kita diberikan kehebatan akal, kekuatan minda, kekuatan fizikal, kita ada ilmu, alhamdulillah. Tidak salah kita melaksanakan amanah ini melalui dengan secara penuh wisdom, hikmah dan ihsan. Bagi saya adalah mencapai kecemerlangan. Of course kita akan balik, kita takkan lari daripada core business kita. Kena always ask ourselves whether apa yang kita buat ni balik tak kepada core business. Maknanya core business kita again adalah educating people. Kita buat research, kita ada services to the community. Sustainable, very big area of saya punya definition of sustainable sekarang. We have to run university sekarang in a very sustainable way. Duit ada, duit tak ada daripada government sekarang tidak lagi sepatutnya menjadi. Gaji, insya-Allah saya yakin kerajaan takkan, kalau dipotong gaji semua orang kena potong gaji. Bukan UTM saja. Tapi insya-Allah gaji kita tak perlu risau. Tetapi yang kita perlu risau adalah dari segi macam mana kita nak bergerak ke depan dengan strategi baru dalam perbelanjaan, budgeting dan sebagainya. Puan Syarifah dah bersedia. InsyaAllah 2016 saya harap bajet kita akan berubah caranya, memberikan banyak autonomi kepada PTJ. So very big on sustainable. Bukan saja sekarang ni, bukan maknanya yang kita dulu sebut sustainable campus tu dah akan merangkumi keseluruhan ekosistem universiti. Everything yang kita buat kena fikirkan of sustainability. Every initiative, every effort kena fikir risiko dan sebagainya. Impact, tak boleh buat benda yang tak ada impact. Saya nak cadangkan juga kita lebih berani, bold and brave, unik dan sebagainya, supaya kita always think we are the champion. We must target to be the best. Saya ingat dulu di pejabat TNCPI kan, dia kata target for the star kan, at least you can land on the moon.
So now we want to target the star, we want to land on the star. InsyaAllah, we can do it. Ni antara benda yang kita kena lihat. Sekarang kita dah ubah target kita untuk menjadi top 100 in comprehensive university. Prof Nordin sedang prepare paper, kita akan bentang kepada menteri pada 24 untuk buy in daripada menteri. We are the second institution yang akan mencapai 100 QS, insyaAllah. Banyak advantage daripada situ. Dan kita jangan lupakan MJIT adalah can be our big game changer. We can be part of the relationship antara Jepun dengan Malaysia, insyaAllah. So financial, saya sebut strategic budgeting, tighten our bag. Saya rasa ini benda yang boleh berlaku bila-bila. Dan kita akan tengok pada long term investment, staff development, asset, facility dan sebagainya. Semalam saya dah cakap dah hari kita akan allocate duit. We have to think forward lah, maknanya forward looking. Autonomy will be the thing yang dekan saya harap dekan-dekan kita akan dedahkan kepada financial management. Kita akan sediakan sistem yang lebih transparent untuk dekan lihat aliran apa dia punya cash flow dan sebagainya. Business like operation ataupun entrepreneurial mindset, macam tadilah kita fikir kat mana kita boleh invest, kat mana ada income, insya-Allah, dan ini akan berlaku. Ni kita tekankan semalam, saya dah sebut lagi, kita kena always look into productivity and efficiency, and always look at the impact, always sustainable. Ini slide yang saya bincang di retreat. Saya juga dah promote dalam FB saya. We have to accept we are now facing a storm. Kalau dulu kita mungkin berlayar dalam air yang agak tenang, tidak ada ombak besar, tetapi kita sedang mungkin berdapan lah. InsyaAllah kita doakan stormnya tidak besar. Stormnya boleh kita manage, tidak akan menenggelamkan kita, tidak akan menjebakkan kita kalang kabut. Kita takkan, harapnya kita takkan sampai tekan panic button. So kita kena hadapi ini bersama. I think this is the time where we can banyak berdoa insya-Allah supaya kita boleh atasi. Jadi antara benda yang saya sebut itu, yes, we have to admit we are now facing a very tough journey ahead dengan bajet yang dipotong sebanyak 15%. Itu on paper. Tetapi insya-Allah saya dah bagi tahu itu, insya-Allah kita mengharapkan bajet daripada RMK 11 yang dimaklumkan, insya-Allah kita akan dapat juga. Jadi duit itu mungkin boleh kita gunakan untuk melakukan sesuatu, terutamanya on maintenance dan juga refurbishment termasuk dewan ini. Some leadership book kalau kita baca dalam keadaan inilah, kita akan this is the real situation yang kita kena, maybe this is the defining moment, sama ada kita mampu atau tak mampu untuk berhadapan dengan cabaran. Di sini juga kita akan perlu kepada priorities. Jadi bila ada, kita kena letak betul priority yang betul, dan akan berlaku tough decision yang perlu kita buat. Of course bold decision. Tetapi kita jangan lupa bahawa ini juga adalah satu peluang untuk kita mengharungi dan juga membuktikan bahawa we are not tidak akan mengaku kalah lah dengan cabaran ini. Tapi we have to be together. Jadi kena terima hakikat, now we are facing difficult time. Dan ini juga saya jumpa dalam internet, biasalah but dia kata storms don't last forever. Kita harap kita akan hadapi ini sekejap saja. Dengan usaha lain, endowment kita akan masuk banyak, insya-Allah. Kita punya alumni kita akan bagi banyak, insya-Allah. Jadi kita akan tampunglah perbelanjaan yang mana yang kurang. Of course kita kena ada prudent, yang disebut tadi, value for money, put the money where we need the money. Jadi kurangkan benda-benda yang boleh kita kurangkan, yang kurang impact kepada kita. Tapi mana-mana yang marah apa mana-mana yang long term kita akan invest, insya-Allah. Dan dia kata turn your worry list, turn your worry list into your prayer list. Jadi kita doalah, insya-Allah, mana-mana yang kita rasa sukar itu. Sebab apa? Kita yakin bahawa we are not alone. Cabaran adalah sebahagian daripada struggle, perjuangan. Tidak ada perjuangan yang tidak ada cabaran. Jadi saya dah sebut itu kan 4S tu. Once we are clear about our mission, our vision, there must be element of struggling, element of sacrifice,
element of sincerity. Baru ni saya jumpa dengan orang politik, saya kata dalam dunia hari ni sincerity dah tak cukup. Dia kena sincerely honest. Jujur, ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, baru mungkin kita boleh hadapi situasi ini. Okay, again, reminder to me dan pada kita semua bahawa kita sebenarnya ada ultimate destination. Di UTM hanyalah sebahagian daripada usaha kita untuk mencapai destinasi kita yang final, yang akhir. Ramai kawan-kawan kita telah meninggalkan kita. Anytime we can go, we can leave this world. So I hope kita fikir sama-sama, kita harap kita pergi dalam keadaan yang tenang. Maknanya kita dah melakukan sebaik-baik yang boleh kita lakukan, melaksanakan amanah yang sebaik-baiknya. Sebab apa? Kita tahu at the end kita kena menjawab di sana. That is I call ultimate accountability. Hopefully di situlah terhasilnya the ultimate integrity, dan sebagainya lah. Again, this ayat selalu saya share. We can change our destiny, insyaAllah, dengan izin Allah. So keep it up, don't give up. Macam biasa, I hope we are strong enough. If this baby boleh genggam tangan tu, I think kita should be able to bulatkan hati kita menghadapi situasi ini. So untuk UTM kita tak akan putus asa. I think we can see our product. Saya tak tahulah, saya bila duduk dengan alumni datang semula pada kita, I can see the value yang kita dah create. So I think I hope we can enjoy this. Benda-benda yang kita nampak terus. Alumni ni dia punya kesan dia besar kepada kita. So insyaAllah we will soaring high. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Naib Chancellor di atas amanat bulanan itu tadi. Baiklah, majlis mohon yang berbahagia Datuk untuk kekal berada di atas pentas bagi acara seterusnya. Majlis juga ingin menjemput Timbalan Naib Chancellor bersama Tuan Pendaftar untuk naik ke pentas bagi mengiringi yang berbahagia Datuk Naib Chancellor. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Baiklah, hadirin yang dihormati sekalian, pada 19 Oktober 2015 yang lalu telah berlangsung pilihan raya Majlis Perwakilan Pelajar MPP UTM bagi pemilihan ahli jawatankuasa perwakilan yang baharu bagi Penggal 2015-2016. Sebagai menghargai dan memperkenalkan mahasiswa-mahasiswa yang terpilih ini, majlis dengan sukacitanya menjemput ahli jawatankuasa tertinggi MPP bagi Penggal 2015-2016 untuk tampil menerima watikah pelantikan daripada yang berbahagia Datuk Naib Chancellor. Untuk itu, majlis menjemput Saudara Muhammad Zuhaili bin Muhammad Amiruddin selaku Presiden MPP daripada Fakulti Kejuruteraan Tenaga bagi naik ke pentas untuk menerima watikah daripada yang berbahagia Datuk. Seterusnya dijemput Saudari Nurhanis bin Muhammad Nur selaku Timbalan Presiden daripada Fakulti Biosains dan Kejuruteraan Perubatan. Seterusnya dijemput Saudari Nur Fazilah binti Zainal Abu, Setiausaha Agung daripada Fakulti Sains. Dan seterusnya dijemput juga Saudara Muhammad Fazli bin Razak, Bendahari Kehormat daripada Fakulti Komputeran. Seterusnya majlis menjemput Saudara Muhammad Zuhaili bin Muhammad Aminuddin bagi melafazkan ikrar. Bahawasanya kami, Majlis Perwakilan Mahasiswa Universiti Teknologi Malaysia dengan ini berikrar bahawa kami
akan mematuhi undang-undang negara, akan mematuhi segala peraturan-peraturan universiti yang akan berkuat kuasa dari semasa ke semasa dan mana-mana peraturan yang dikeluarkan oleh Universiti Tok Haji Malaysia, akan memelihara nama baik Universiti Tok Haji Malaysia setiap masa, menjaga dan memastikan harta benda serta segala kemudahan-kemudahan yang disediakan tidak disalahgunakan atau dirosakkan oleh sesiapa pun. Tidak akan melibatkan diri dalam sebarang kegiatan yang tidak diingini yang menghalang pentadbiran dan atau urusan akademik Universiti Teknologi Malaysia. Akan membantu universiti dalam membangunkan mahasiswa yang bertanggungjawab dan cemerlang selaras dengan objektif universiti dan selari dengan aspirasi negara, dan akan menyemai dan menggalakkan suasana ukhuwah, kemesraan, kerjasama dan perpaduan di kalangan seluruh masyarakat kampus Universiti Tok Haji Malaysia. Diharapkan majlisan kepimpinan yang baru dilantik ini dapat memberi sumbangan terbaik dalam membantu mengharumkan nama universiti ke peringkat nasional dan juga antarabangsa. Tahniah dan syabas diucapkan. Baiklah, seterusnya majlis diteruskan lagi dengan sesi penyerahan cek oleh pihak UTM Space kepada UTM. Untuk itu, majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berbahagia Profesor Engineer Dr. Muhammad Azra'i bin Kasim, Pengarah Urusan Merangkap Ketua Pegawai Eksekutif UTM Space, untuk tampil ke pentas bagi menyerahkan replika cek kepada Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor. Dipersilakan. Penyerahan replika cek bernilai ringgit Malaysia RM1 juta ini adalah bayaran hasil keuntungan syarikat bagi tahun kewangan 2015 kepada universiti. Terima kasih diucapkan. Baiklah, majlis diteruskan lagi dengan penyerahan replika cek untuk sumbangan kepada tabung endowment UTM. Untuk itu, majlis menjemput Profesor Engineer Dr. Muhammad Wazir bin Mustafa, Timbalan Dekan Akademik Fakulti Kejuruteraan Elektrik, untuk menyampaikan replika cek sumbangan kepada Yang Berbahagia Datuk. Dipersilakan. Sumbangan sebanyak ringgit Malaysia RM10,540 ini adalah daripada hasil sewaan ruang kepada pihak luar serta sumbangan daripada staf fakulti sendiri untuk tabung endowment UTM. Terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Fakulti Kejuruteraan Elektrik di atas sumbangan tersebut. Baiklah, seterusnya kita ke pengiktirafan profesional. Berikut adalah staf akademik terkini yang telah berjaya mencapai pengiktirafan profesional. Bagi pengiktirafan kepada jurutera profesional, untuk itu dijemput Profesor Engineer Dr. Nur Aisyah binti Saidina Amin daripada Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga untuk tampil ke pentas. Seterusnya dijemput untuk pengiktirafan profesional kepada Chartered Engineer, dijemput Dr. Nur Zaini bin Ahmad dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Dipersilakan. Baiklah, seterusnya bagi kenaikan pangkat kepada pensyarah kanan DS52 dijemput Dr. Roshafima binti Rasid Ali daripada Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga. Dipersilakan. Seterusnya juga untuk kenaikan pangkat kepada pensyarah kanan DS52 dijemput Dr. Siti Hajar binti Misnan dari Fakulti Alam Bina. Dipersilakan.
Seterusnya, untuk kenaikan pangkat kepada penolong pegawai keselamatan KP32 dipersilakan Encik Muhammad Firdaus bin Wahyudin daripada bahagian keselamatan pejabat pendaftar. Dipersilakan. Seterusnya, kenaikan pangkat kepada Setiausaha Pejabat N36 dipersilakan Puan Azfar Laila binti Aziz daripada Pejabat Naib Chancellor. Dipersilakan. Seterusnya, bagi kenaikan pangkat kepada Setiausaha Pejabat N32 dijemput Puan Azlina binti Yunus dari Sekolah Pengajian Siswazah. Dipersilakan. Dan akhir sekali, kenaikan pangkat kepada pembantu takbir N26 dijemput Encik Suhaimi bin Bahrom dari Sekolah Pengajian Siswazah. Dipersilakan. Majlis mengucapkan syabas dan tahniah di atas kejayaan serta pengiktirafan kenaikan pangkat kepada yang berkenaan. Baiklah, seterusnya saya serahkan majlis kepada rakan setugas di UTM Kuala Lumpur. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada rakan setugas di UTM Kuala Lumpur. Baiklah hadirin sekalian, berikut dipaparkan statistik kehadiran staf untuk majlis pagi ini sehingga jam 8.30 pagi. Baiklah, hadirin sekalian, sebelum kita menamatkan majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Universiti Keunggulan Terbilang.
Hadirin sekalian, dengan berakhirnya lagu universiti itu tadi, maka selesailah sudah majlis amanat bulanan pada pagi ini. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin di atas kebersamaan anda pada majlis pagi ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada perhimpunan akan datang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.